Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 7/7/2021 kita teruskan pengajian kita dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, nama dia Fathul Mu'in. Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain. Perbincangan kita di akhir bab yang keempat, iaitu tentang mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu, tuan-tuan tengok di akhir bab yang keempat. Kita sudah bincang tentang far'un. Yukrahu tahriman salatun la sababalaha. Maksudnya dimakruhkan secara tahrim. Bab ni telah kita bincang dalam siri yang lepas, cuma oleh kerana agak kelajuan sikit jadi kita undur. Bagi pelajar yang pegang kitab terjemahan warna hijau ni, muka surat 62. Kalau yang warna putih tu mungkin sebelum sikit. Yang penting tengok sebelum bab yang kelima, sebelum syarat sembahyang yang kelima. Makruh ada dua kategori. Ini para pelajar tanda. Makruh ada dua kategori. Satu dia panggil makruh tahrim. Makruh tahrim artinya makruh itu membawa kepada haram. Makruh sampai ke haram. Tapi dia tidak macam haram mutlak begitu. Kalau tidak dia panggil haram terus. Yang kedua, makruh tanzih. Makruh tanzih mana makruh yang tidak haram, tapi perbuatan itu tidak elok, tak comel kata orang. Maka makruh itu ada bila ke waktu makruh, tengok dalam kitab kita ni, yukrahu tahriman, makruh secara tahrim, mana makruh yang membawa kepada haram, salatun la sababalaha, melakukan sembahyang sunat nama dia. Sembahyang sunat yang tidak ada bersebab. Seperti sunat mutlak. Apa dia sunat mutlak? Iaitulah kita nak solat sunat je. Tak ada kaitan dengan perbuatan, dengan kelakuan. Dia panggil solat sunat je. Termasuk sembahyang tasbih. Solat tasbih ni dikira solat yang waktu dia anjal, boleh buat bila-bila masa. Solat tasbih kita dah bincang agak panjang tentang dalil dia dalam kuliah syarah kita kepada kitab Sunnahmu Amalanku. Tuan-tuan tengoklah, ana bawa dua-dua pandangan. Pandangan ulama yang menerima dan pandangan ulama yang menolak hadis tersebut kerana masalah sanad dia dipertikaikan. Itu di antaranya. Aulaha sababun mutaakhir. Ataupun sebab ada, tetapi sebabnya sebab kemudian daripadanya. Maknanya bukan dia patut sebab dulu. Ni sebab mari kemudian. Seperti solat istikharah. Solat istikharah ni kita nak pilih satu benda, bukan nak sekarang. Mungkin untuk besok, mungkin untuk sebulan lagi, mungkin untuk tahun depan. Maka kenapa tak boleh tunda je? Sekarang ni lepas solat asar, nanti sudah selepas maghrib, solatlah. Senang je kan? Ataupun lepas solat subuh, tunggu sekejap ya. 30 minit lagi masuk duha, solat. Maknanya dia panggil sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir. Dan sunat ihram.
Sunat ihram pun lepas pada sunat baru kita pergi Mekah, lambat lagi tu nak ihram kan. Maka dia panggil itu sebab dia mutaakhir. Bilakah waktu ini? Para pelajar tanda. Dikatakan sunat, ini yang nak tambahnya dalam perbincangan kita di sini, iaitulah sunat bersebab ini ada 5 sunat, 5 tempat. Tengok dalam kitab kita ni ada, kemudian kita tambah. Ana tambah perbincangan supaya jelas kepada para jemaah, sebab ana tengok di antara waktu yang menjadi pertanyaan yang banyak daripada umat Islam. Sebab waktu dilarang ataupun waktu makruh, yang pertama, selepas menunaikan solat subuh hingga naik matahari, seperti ulu lembing. Ini dalam bahasa kitab kita lah. 1. Selepas menunaikan solat asar sehingga jatuh matahari, sehingga maghrib. 2. Dan waktu matahari berada di tengah-tengah kepala. Maknanya waktu matahari betul-betul di tengah langit. Selain daripada hari Jumaat. Hari Jumaat tidak dilarang. Maka 3 waktu ini dilarang daripada kita solat sunat. Baik, saya baca kepada tuan-tuan kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad ni kitab fiqh yang baru, tapi dia kira cari pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada sebahagian pilihan yang dikatakan mu'tamad itu boleh diperbincangkan, tapi biasalah setiap orang tu ada pandangan dia. Maka waktu larangan ini sabit dengan nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia jadi makruh tahrim, makruh yang membawa kepada haram. Sehingga kan waqala al-ashab, berkata ulama mazhab Syafi'i, wa iza shalla fil awqaril manhiyu anha uzr. Keras. Sesiapa yang solat sunat pada waktu larangan uzr, kita kena takzirkan dia, kena ambil tindakan. Boleh kita sebab dia 1 kali 2 kali sebab, ataupun apa sajalah, kita boleh ambil tindakan. Itu makna takzir. Wala tanaqidus salah wa tabtul. Solat tak jadi, batal solat. Ini dalam kitab Al-Mu'tamad. 5 waktu, dia sebenarnya ada 5 waktu. Dalam kitab kita sebut 3, tapi kalau nak detail 5. Tuan-tuan tandalah. 2 waktu larangan dia kerana perbuatan. Kerana perbuatan. Bila ba'da salatis subhi, setelah kita solat subuh. Artinya kalau tuan atau puan solat subuh di awal waktu, dengan habis waktu subuh lagi 1 jam ataupun dekat-dekat kan. Sekarang ni kita subuh hampir 50. Contohnya kita pun masuk waktu subuh, orang dah azan, kita solat 2 rakaat fajar, kemudian kita solat subuh. Pukul 6 dah siap. Daripada nak terbit matahari pukul 7 lebih, mana ada 1 jam lebih, tak boleh solat di situ. Itu dia panggil solat kerana perbuatan. Kalau kita tak solat subuh lagi, kita contohnya baru bangun tidur sampai pukul 6.40 baru bangun, boleh lagi solat. Selepas solat asar sehingga maghrib. Asar pun sama juga. Sekarang ni asar pukul 47-48. Maghrib 7.30. Tetapi kalau tuan solat asar pukul 5, bermula jam 5 sampai maghrib, tidak ada solat sunat. Itu dia panggil kenapa dilarang? Kerana hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, haddatsani unasun, telah mencerita kepada saya beberapa orang, a'jabuhum ilayya Umar, orang yang paling aku kagum dalam perawi hadis ini iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salah, Nabi kita larang solat selepas solat asar, solat sunat selepas solat asar sehingga tenggelam matahari, dan selepas solat subuh sehingga naik matahari. Dia turun naik ya, dua tu ya. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, itu dari sudut perbuatan. Adapun 3 waktu lagi kerana waktu.
Jadi bagi 5. 2 waktu kerana perbuatan, 3 waktu lagi kerana waktu itu waktu larangan. Bila? Tanda. Yang pertama, ketika naik matahari, syuruk. Bila dah syuruk, maknanya matahari dah terbit. Itu larangan keras. Tak boleh salat hatta tartafi'a. Sehingga matahari betul-betul naik. Dalam kitab ni kata lebih kurang ulu lembing. Kan, kaidah romhin, ulu lembing, anggaran dia, para pelajar tanda, anggaran dia di antara 12 hingga 15 minit. Maknanya bila kita tengok syuruk 7.20 pagi, syuruk, kita kena tambah lagi 15 minit, barulah kita boleh solat sunat duha ataupun solat sunat syuruk. Terpulanglah tuan-tuan nak solat apa. Waktu yang kedua, wa'inda listiwa'i hatta tazul. Ketika betul-betul matahari berada di tengah langit sehinggalah dia condong ke barat. Dia panggil gelincir daripada tengah langit. Itu sebelum zuhur. Sebelum solat zuhur. Jadi sebelum solat zuhur ni taklah lama sangat. Sebelum solat zuhur ni dia kata waktun latif. Waktu sekejap je. Ada orang kata 10 minit sebelum zuhur. Ada kata 5 minit. Ada kata sangat, orang panggil sekejap. Tetapi kita ambil lah langkah ihtiyat. Mana kita kata 10 minit sebelum masuk waktu zuhur, itu waktu larangan. Ataupun kurang lagi. Yang ketiga, waktu yang tiga, indal isfirari hatta taghruba. Ketika dah kuning matahari. Matahari nak jatuh dah. Itu waktu larangan keras. Kata di Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Salasu sa'atin, 3 waktu. Nabi SAW yanha an nusalli fih. Nabi kita larang kita salat sunat padanya. Au an naqbura mautana. Ataupun kita kebumikan jenazah pada waktu itu. Bila nak kebumi jenazah? Dekat, hampir nak maghrib. Lah. Kalau kebetulan jenazah baru sampai, itu lain cerita. Tapi kita kata memang kita set waktu. Tanda. Lah. Itu tidak dibenarkan. Ketika matahari nak terbit sehingga betul-betul naik, dan ketika yaqum qa'imuz zahirah, ketika orang yang tidur siang hari, dia panggil qa'imuz zahirah, itu makna orang yang tidur qailulah, sehinggalah mereka bangun, maknanya masuk waktu zuhur. Wahina tadayyaf maknanya matahari dah hampir nak tenggelam. Itu waktu, itu 5 waktu ini, tanda hadis ini rawahu Muslim. Mana selesailah kepada kita 5 waktu yang dilarang daripada kita solat sunat. Kecuali dalam kitab ni kata, kecuali solat sunat yang bersebab. Apa dia yang bersebab? Tengok balik kitab kita. Solat sunat bersebab itu seperti 2 rakaat solat wudu. Kita ambil wudu, kemudian kita nak solat selepas asar, boleh. Kita tawaf, sudah tawaf, kita nak solat 2 rakaat tawaf, dibenarkan. Kita masuk masjid, selepas solat asar, selepas solat subuh, belum naik matahari, kan? Boleh kita solat sunat tahiyatul masjid. Sunat gerhana, solat jenazah, walaupun solat mayat gaib, dibenarkan. Sembahyang i'adah. Apa dia sembahyang i'adah? Tuan-tuan tengok. Wa i'adah. Solat i'adah ni gini. Macam zaman PKP ni lah. Zaman PKP ni, kita nak solat subuh, solat di masjid kan. Tuan mari ke masjid, solat imam dengan imam berjamaah, sebab terhad berapa puluh orang yang boleh solat, keluarga tak boleh bawa kan. Jadi setelah kita solat dengan imam, kita pun balik ke rumah, kita jadi imam balik kepada keluarga kita. Itu dia panggil solat i'adah bil jamaah, dibenarkan. Walaupun kali yang kedua, solat asar, na'am, solat asar. Walaupun ia menjadi imam, solat fardu yang luput, solat sunat yang terluput, mana kita tak sempat solat lepas zuhur tadi, ada masyakkah, kemudian kita pun qada selepas solat asar, dibenarkan. Tapi dengan ia tiada qasak, dengan sengaja memperlewatkan semata-mata kerana nak qada lepas asar, la. Tapi memang kita masyhur sampai tak sempat, jadi boleh kita buat. Baiklah para jemaah sekalian, artinya waktu kita ada 5 waktu larangan. Waktu larangan ini waktu tidak dibenarkan solat sunat, dan kita dibenarkan qada. Namun begitu,
jangan qasad. Kita buat ni kerana memang kita nak solat petang, supaya halal kita solat petang, kita buat qada. La. Adapun solat qada yang lain dibenarkan. Alhamdulillah. Tamatlah penjelasan kita kepada masalah solat waktu 5 waktu yang dilarang kita solat sunat. Tamatlah perbincangan kita. Kita masuk kepada pelajaran kita pada kali ini. Wa khamisuha dan yang kelimanya. Syarat sah solat yang kelima, mustaqbilu ainil qiblah. Iaitulah menghadap kepada ain kiblat. Di mana kiblat sini kita kena hadap ke arah dia. Iaitulah Kaabah. Kiblat tu nama dia Kaabah dengan dada. Ni. Kalau kita pusing ke lain, kita paling muka ke kiblat lah. Mana nak menghadap dengan tubuh kita, body kita tu kena menghadap ke arah kiblat. Maka kerana itu tidak memadai menghadap arahnya ke arah syatra saja, khilaf bagi Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah kata menghadap ke arah sudah cukup. Itu bagi orang yang duduk depan kiblat lah. Macam kita ni jauh, kita ajak arah lah. Mana arah? Mekah ke arah? Sebelah alik matahari jatuh. Orang Kelantan kata sebelah alik jatuh. Alik jatuh tu sebelah matahari jatuh. Maknanya sebelah maghrib. Depan kita. Melainkan bagi orang yang tiada berdaya melakukannya, maknanya kita nak hadap kiblat tak boleh, masyakkah. Ada masalah tertentulah contohnya, barulah dibenarkan. Itu dia panggil darurat. Dan pada sembahyang syiddatul khauf ketika terlalu takut dalam peperangan, boleh kita lawan, kejar puak-puak kafir ni, kita lawan pergi, kita halau dia, kita kejar dia, kita tembak dia, walaupun kita sedang solat, dibenarkan, tidak menjadi halangan. Allahu Akbar. Maka hendaklah ia sembahyang, mana dalam syiddatul khauf, mana keadaan gawat terlalu takut, hendaklah ia sembahyang sebagaimana yang boleh. Setakat mana kita boleh, kita buat. Dengan berjalan kaki atau menunggang tunggangan. Kalau kita berjalan kaki, kita tengah duduk solat, musuh datang, kejar dia. Boleh. Atau kita duduk di atas kuda. Hari ini duduk atas kereta kebal. Solatlah. Dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Boleh dua-dua. Yang pentingnya waktu tu syiddatul khauf lah. Kalau waktu masa tidak terlalu takut, kita ada cara lain solat. Kita solat berhadap dengan musuh ke tak musuh. Tuan-tuan tengok dalam kuliah kita kepada kitab Mu'tamad, ana ada hurai panjang tentang solat syiddatul khauf. Seperti hal keadaan sembahyang orang yang lari daripada kebakaran. Dia lari daripada terbakar, dia tengah solat, tiba-tiba terbakar dia punya tempat solat, musalla dia tu. Maka dia lari keluar. Tak berhenti solat, boleh. Sampai luar masjid tu betul balik kiblat solatlah. Wasailin. Kita tengah solat, air bah mari. Oi, lari, tsunami. Kata lari mati kita. Boleh kita lari. Keluar daripada masjid, naik atas bukit, sambung solat. Wasubu'. Ataupun binatang buas. Binatang buas mari nak terekam. Wahaya, ular mari nak patut kita. Hak tu yang bahaya. Tapi hak ni memang berlaku ke tidak, wallahu alam. Wa min da'inin 'inda i'sarin wa khaufi habsin. Dan dari orang lari meminta hutang ketika ia dalam kesukaran, tidak boleh membayar hutang itu. Kita tengah solat, tua hutang mari nak kepung kita, nak tangkap kita sebab kita tak bayar hutang dia. Kita tak ada duit nak bayar. Zaman PKP ni macam mana, kerja pun tak ada, kan, asyik kena kurung je kata orang sekarang. Maka ketika itu bini anak dia kata, "Bah, ayah, tokai hutang ada kat luar rumah tu, dia boleh lari." Masya-Allah, tabarakallah. Dan lari kerana takut ditangkap atau ditahan oleh penguasa, oleh orang jahat, maka boleh kita lari. Ini dia panggil keadaan darurat, membenarkan kita tidak menghadap ke arah kiblat.
Wa illa fi naflin safarin mubahin, maka wajib menghadap kiblat dalam sembahyang fardu wajib, sembahyang sunat pun wajib, melainkan dalam sembahyang sunat musafir yang harus. Kita travel musafir, boleh kita solat sunat bagi orang yang menuju ke suatu tempat yang tertentu. Senang ginilah, saya duduk di Kuala Krai, nak pergi KL, Kuala Lumpur. Duduk atas bas, kita nak naik bas, kita berwuduk siap. Ambil wuduk siap. Ambil bas yang duduk satu kerusi seorang itu, kan? Kita pun salat. Tahajud kita sampai KL. Boleh. Kiblat dimaafkan. Bagi orang musafir, solat di atas kenderaan. Tuan-tuan pernah buat? Berapa orang pernah buat di sini? Nak naik kapal terbang ke, naik bas ke, kereta api ke, siap-siap ambil wuduk. Siap ambil wuduk, solat dah. Oi, apa wajib ni masjid atas? Allahu Akbar, Allah. Solat. Masya Allah. Maka dibenarkan tidak menghadap kiblat. Maka di dalam keadaan demikian harus melakukan sembahyang sunat dengan menunggang tunggangan, naik kenderaan. Tak kira lah. Dulu orang naik unta, naik kuda, kita naik bas, naik kereta api, naik kapal terbang. Dan dengan berjalan sewaktu melakukan sembahyang sunat itu, walaupun musafir itu tidaklah jauh sangat. Tapi jarak tu jauh lah. Yang penting kita nama dia musafir. Biasa musafir ni, dia kena pergi 2 marhalah lah. Tapi tidaklah terlalu jauh, nak berjalan sampai. Boleh kita buat. Kalau orang zaman dulu berjalan kaki kan, tengah jalan kaki dia boleh solat. Allahu Akbar, jalan sampai waktu rokok berhenti rokok. Waktu sujud kita sujud. Memang benar bahawa disyaratkan hendaklah tempat yang dituju itu adalah sejauh yang ia tidak mendengar suara azan dari kampungnya, dengan syarat-syaratnya yang ditetapkan dalam sembahyang Jumaat. Jadi maknanya kita ada syarat dia lah. Kita nak pergi jauh tu, kita dah keluar daripada kampung kita, kira-kira tak dengar azan dah. Satu. Dan tidak termasuk musafir yang harus, ialah musafir maksiat. Musafir nak pergi mencuri, tak boleh. Musafir nak pergi pukul orang, tak. Musafir nak pergi ambil rasuah. Kenapa nak pergi bandar besar tu? Nak pergi jumpa tuan bos sebab nak bagi rasuah untuk lulus projek. Lah, orang ni tak, musafir macam ni tak boleh. Tidak dibenarkan. Maka di dalam musafir maksiat tidak boleh ia meninggalkan kiblat. Di dalam ia melakukan sembahyang sunat. Sembahyang fardu wajib dah. Sembahyang sunat pun tak boleh juga. Nak solat juga dia ni. Padahal dia nak pergi menipu orang, kan? Oi, jangan menipu apa. Tengah jalan tadi saya tengok dia duduk solat je atas bas. Tapi dia skema besar. Ada tak ada orang macam ni? Na'udzubillah, ada setengah tu ada. Kita tengok penampilan dia, watak dia, gaya dia wali besar. Tapi hati busuk, iaitulah penipu besar. Nak tipu orang di Mekah lah, tipu orang pergi haji, tipu orang sewa hotel di sewa pajak hotel di Mekah, beratus-ratus ribu seorang kena. Ini skema yang berserban besar, lebih dahsyat daripada skema yang pakai seluar pendek, kan? Sebab kita takut yang seluar pendek, yang mana orang biasa lah kita kata. Tapi skema yang serban besar ni, orang percaya dengan dia. Ini Tok Syekh tipu orang. Na'udzubillah. Baiklah. Maka misalnya bagi hamba yang lari dari tuannya, dia tak boleh ambil rukhsah, dia lari daripada tuan. Juga orang yang bermusafir yang berhutang, hal keadaannya boleh membayar hutangnya tanpa keizinan orang yang memberi hutang itu. Orang ni berhutang dengan orang, tempoh bayar hutang sudah matang, maknanya waktu bayar hutang sudah cukup masa. Dia pun ada duit, tiba-tiba dia lari musafir, tak mau bayar hutang. Orang ni tak boleh ambil rukhsah safar. Tak boleh. Nak qasar pun tak boleh. Maka nak apa lagi kalau dia nak solat, tak ada menghadap kiblat. Berhenti awak pergi menghadap kiblat tu. Balik bayar hutang orang dulu. Apa punya orang macam ni? Ini bahaya ni.
Ada makhluk lagu ni. Baik dengan Tuhan, tak baik dengan makhluk, dengan orang. Ada. Saya punya istilah, orang macam ni, orang yang ada duit tak nak bayar hutang ni, dia panggil baik dengan Tuhan, tak baik dengan orang. Apa maksud? Dia kaki butang, kaki kelentong, tapi solat ada. Solat jemaah di masjid, siapa bila orang bagi tahu kepada imam, dia tu kaki kelentong tu, solat belakang aku, subuh pun ada, mu tak ada. Orang yang repot pula kena. Pak imam tak percaya dengan repotan sebab warak sangat zahirnya. Ini bahaya kita. Baiklah. Kita pergi kepada cara-cara orang solat sunat musafir secara berjalan kaki. Berjalan kaki. Dan wajib bagi orang yang sembahyang sunat dalam keadaan berjalan kaki menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Waktu nak sujud, dia kena turun. Sewaktu nak rukuk, dia kena berhenti. Kerana itu senang dilakukan olehnya. Mudahlah berhenti, kamu jalan atas tanah kan? Dan wajib bagi orang yang sembahyang di atas kenderaan, sehabis-habis kurangnya, ia menggunakan isyarat bagi melakukan rukuk dan sujudnya itu. Tadi saya dah ajar tuan-tuan solat di atas kereta, atas bah. Bagaimana kita nak rokok sujud? Isyarat je. Kalau kita Allahu Akbar, waktu rokok kita turun sikit. Subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah. Kamu ni waktu sujud kita turun lagi rendah. Boleh. Kalau naik kereta, boleh. Pemandu kereta, hati-hati. Nanti awak rokok kan, awak sujud kan, langgar pula. Itu masalah. Pemandu motosikal, boleh lah. Rokok secara isyarat yang tidak membahayakan, boleh. Masya Allah, tabarakallah. Menggunakan isyarat, melakukan rokok dan sujud itu. Kalau dalam kenaikan yang terlalu sukar untuk ia menyempurnakan rokok dan sujud, macam mana? Macam kita kata dia pemandu motosikal. Kalau dalam kenderaan yang tidak sukar ia rokok sujud, maka wajib dia kena rokok sujud. Contohnya kita naik kereta api. Kereta api ni kita ambil bilik. Boleh je kita rokok sujud. Tetapi kalau goyang sampai nak rebah, lain cerita. Kan? Macam orang naik feri tu. Cruise, feri besar-besar tu. Tak rasa apa dia duduk atas tu. Demikianlah rukun-rukun yang lain wajib kita kena tunaikan. Dan wajib orang yang sembahyang itu menghadap kiblat. Dalam rukuk dan sujudnya itu juga dalam takbiratul ihram. Di sini ada khilaf sikit lah. Dia kata waktu dia akad takbir tu eloknya dia menghadap kiblat dulu. Allahu Akbar, kemudian baru dia berjalan. Ini ada pandangan dia lah, kan? Ada yang mengatakan dah kita musafir, kereta api bukan hadap kiblat, dia hadap ke jalan dia, ikut ray dia. Kita buatlah setakat mana yang kita mampu. Wallahu alam. Juga di dalam duduk antara dua sujud, maka ia tidak berjalan. Ini bagi orang berjalan ni, bagi orang berjalan kaki, tidak jadi masalah lah. Sebab dia sendiri, kaki dia yang berjalan. Dia berhentilah nak hadap kiblat ke mana. Pusing sekejap. Waktu nak rokok kita berhenti, waktu nak sujud kita turun. Maka hendaklah ia tidak berjalan dalam melakukan sembahyang sunat dalam musafir itu, melainkan ketika qiyam, i'tidal, tasyahud dan salam. Jadi boleh. Adapun waktu rokok dengan sujud kena berhenti, break sekejap. Alhamdulillah. Tamatlah kita cara-cara solat sambil berjalan. Ini untuk orang musafir ni, untuk orang dalam solat sunat dalam musafir. Solat sunat tak musafir tak boleh. Dan haram baginya, bagi orang yang sembahyang sunat musafir dengan berjalan berpaling daripada menghadap betul-betul ke arah tempat tujuannya dengan sengaja. Kita nak pergi sana, jangan duduk pusing sana, melelau nak tuju sana tempat. Mengetahui dan memilih dengan sengaja, melainkan yang tidak haramnya ia berpaling untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau kita tahu arah kiblat,
kita pusing nak menghadap ke arah kiblat, maka itu dibenarkan, dibenarkan. Adapun nak pusing tengok sana sini tak boleh, kita berjalan. Berjalan fokus ke tempat kita nak pergi. Jangan duk melilau sana sini, tengok ada orang pasar malam sini. Tengah duk solat, paling tengok, lalu kat tepi ni pula ada orang duk main, duduk buat tayangan burung ke apa, berhenti tengok. Lah, awak solat tu berjalan, jangan break tak tu pasal kan. Jangan diberhenti yang tak kena pada tempat. Baiklah. Wa yushtaratu tarku fi'lin kathir. Yushtaratu, dan disyaratkan tidak melakukan perbuatan yang banyak. Seperti berlari. Jangan. Berjalan biasa je. Melompat, menggerakkan tapak kaki tanpa hajat. Sambil kita duduk solat, duduk macam duduk main apa ni, pumping ke apa benda. Lah, itu dipanggil di luar. Dan mengelak diri dari sengaja meminjak najis. Jangan dipijak najis. Walaupun najis yang kering, kita berjalan tengok najis tu, jangan pijak atas tu. Kita kan solat ni perlu kepada syarat dia, taharah, bersih tubuh badan kita, pakaian kita, jangan pergi pijak najis. Walaupun najis kering. Bahasa jenis orang jenis peminat main bola contohnya tak. Dia tengok najis toko itu keringnya sepak, pom, sambil solat, pom lepak. Lah, kita kata itu di luar apa ni, di luar cara orang solat. Bukan itu cara orang solat para jemaah sekalian. Walaupun najis itu meratai jalan, kalau najis itu penuh kita nak lari tak boleh, dan tidak mengapa kalau terpijak najis kering yang dengan tersalah. Najis kering kita salah, ingat ke tanah tiba-tiba lalu tu bau lain ni, najis ni. Dan tidaklah orang yang sembahyang sunat musafir berjalan itu diberati menjaga diri daripada najis pada jalan, kerana ia mengganggu khusyuknya dalam sembahyang itu. Mana taklah sampai mereka kita kena siasat sambil berjalan duk tengok. Jalan biasa je. Cuma kalau kita rasa macam najis kat depan tu, dia kita elok jangan pijak dia lah. Tapi taklah sampai mereka duk siasat ni najis ke tak najis ni. Kalau tidak tak berjalan lah kita. Duk main tengok, duk main siasat ke benda ni. Itu kaedah dia. Dan wajib menghadap kiblat bagi seseorang yang melakukan sembahyang sunat dalam menaiki perahu lain daripada kelasi kapal itu, kerana mereka sibuk mengendalikannya. Jadi orang naik bahtera, naik kapal, kita kena cari kiblat. Orang atas kapal ni di antara orang yang cerdik. Kapten dia boleh siasat di mana kok kompas dia ada kan, arah kiblat tu ada. Maka carilah ke arah kiblat itu. Sebab itulah kata dia. Tapi kapten dia yang sibuk dengan itu dimaafkan. Orang lain kena cari kat ini. Kapten, mana kiblat? Ini. Kita hadap ke arah tu. Sebab kapal ni bukan macam kereta pusing jalan. Kapal ni dia stay lama nak boleh pusing balik. Dia jalan ikut. Dia laut luas, bukan ada trafik light kat laut kan. Tapi sambil-sambil luas pun aksiden juga. Kadang-kadang kapal besar dekat-dekat pantai lah tu. Ya Allahu a'lam. Baik para pelajar sekalian, kesimpulan kita dalam masalah waktu, mengetahui makna dalam masalah kiblat ini, tanda sikit. Maratibul qiblah, maratib tingkatan mengetahui kiblat itu, yang pertama al-ilmu bin nafsi. Kita sendiri tahu tu kiblat. Orang duduk solat dekat Kaabah, mana tak tahu kan. Yang kedua ikhbarus thiqah. Orang yang dipercayai ada ilmu tentang kiblat, dia kata nuh kiblat tu, tunjuk itu. Kita ikut dia. Yang ketiga al-ijtihad. Bagi orang duduk jauh macam kita di Malaysia ni, kita ijtihad je lah. Ijtihad ke arah kiblat belah mana. Zaman dulu masa-masa tengok matahari lah, tengok apa, tengok kan. Zaman kita sekarang ni ijtihad kita dengan alat kompas,
Teropong jabatan falak tu ada belaka dia, alak dia. Yang keempat, taklidul mujtahid. Kita ikut je orang yang telah berijtihad. Siapa dia orang berijtihad zaman kita ini? Inilah alat-alat kompas yang kita ada dalam handphone kita ni, kita ada alat belaka kan. Jadi kita boleh percaya, kalau kita percaya dengan dia, boleh je kita pakai. Kita nak solat, kita buka program ni, kiblat. Adalah lagi sikit-sikit, tapi insya-Allah syatra fawalli wajhaka syatra, adaklah muka kamu ke arah Masjid Haram tu, ada gini. Taklah sampai dekat Masjid Haram sana kita ginilah. Sekurang-kurang kompas tu tunjuk. Cuma adalah beberapa degree lari tu, agaknya Allah Taala maaf lah kan. Nak 100% sukar juga tu. Itu dia panggil maratib al-qiblah. Tapi soalan, kenapa kiblat nama kiblat? Kenapa nama dia kiblat? Kiblat tu maknanya tempat orang hadap, sebab kita hadap muka kita ke arah itu. Itu nama kiblat. Kaabah, kenapa nama Kaabah? Kaabah ni ambil daripada bangunan 4 segi. Muka'ab dia panggil. Kaab maknanya tinggi. Itu nama Kaabah. Itu dari sudut bahasa lah. Dia cakap sikit, jarang-jarang orang panggil, bagi maklumat umum kepada para pelajar kan. Menarik. Baiklah para pelajar, kita berpindah kepada syarat solat yang ke-6, yang terakhir dalam syarat kita ni. Wa'lam annahu yushtaratu aidan fi sihhati salah. Ketahuilah juga bahawa termasuk ke dalam syarat sah solat. Tanda ini syarat yang ke-6. Mengetahui tentang fardu sembahyang, bahawa sembahyang itu adalah wajib atasnya. Aku solat fardu ni bukan solat sunat. Solat zuhur, fardu, maghrib kan. Yakni sembahyang itu wajib atasnya. Maka kalaulah ia jahil tentang wajib sembahyang itu sendiri, atau wajibnya sembahyang yang sedang mula lakukan itu, maka tidak sah sembahyang. Sembahyang fardu ke sunat ni? Tak tahu. La. Kita kena ta'yin. Aku solat fardu, aku solat sunat. Atau wajib sembahyang ia sedang mula melakukan itu, wajibnya sembahyang yang ia sedang mula lakukan itu, maka dia kena tahu. Kena tahu. Maka kalaulah jahil ia tentang wajib sembahyang itu sendiri, atau wajibnya sembahyang yang ia sedang mula lakukan itu, maka tidak sah sembahyang. Dia tak tahu sembahyang apa ni. Itu tak sah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan kitab Rawdatut Talibin. Dua-dua tulis Imam Nawawi. Dan wajib juga seorang solat itu boleh membezakan yang wajib daripada yang sunat-sunatnya dalam sembahyang itu. Kita kena tahu. Takbiratul ihram, rukun ke sunat. Kemudian baca Fatihah, rukun ke sunat. Kita kena tahu, ini rukun. Kemudian angkat tangan, rukun ke sunat. Sunat. Jadi kena sepatutnya kita orang solat, kita kena bezakan di antara yang fardu, yang rukun dengan yang sunat. Memang benar bahawa jika orang awam atau orang alim beriktikad, yang aujuhnya, pendapat yang kuatnya bahawa semua sembahyang itu adalah daripada yang wajib, maka sah sembahyangnya. Kalau beriktikad semuanya sunat, maka tidak sah sembahyang itu. Dan wajib ia mengetahui tentang cara kaifiat melakukan solat. Maka penutup dia yang ke-6 ni, seorang musalli dia kena tahu yang ni rukun, yang ni sunat. Jadi kita kena belajarlah. Rukun solat tu ada 13. Ada setengah ulama membahagikan rukun solat 17 kan. Kita ini 17 fardu rukun. Tak buat tak jadi. Ini sunat ab'ad, sunat hay'ah, kena belajar. Tetapi kalau kita nak pukal, dipanggil pukal ke, pakai borong, kita kata semua solat itu wajib belaka, sah solat kita. Tapi kalau kita kata semua solat ni sunat belaka, tak sah. Sebab mana boleh yang wajib jadi sunat. Tetapi kalau kita yang sunat tu nak jadi wajib, kita bukan nak jadikan wajib, kita kata duduk di bawah wajib, maka sahlah solat dia. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Jadi tuan-tuan jangan anggap dia sunat lah, senang. Anggap dia wajib semua, beres kita punya perbincangan. Alhamdulillah.
Dan wajib ia mengetahui tentang cara kaifiat melakukan sembahyang yang akan dihuraikan dalam perbincangan yang akan datang. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita kena belajar kaifiat solat. Bagaimana kita nak solat? Kita kena belajar cara-cara dia. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, faslun fi sifatis salah, fasal pada menyatakan sifat solat. Cuma timbul lagi soalan tadi tentang waktu larangan tadi kan. Waktu larangan tu ada lagi jemaah keliru. Dia duk tanya ni selepas solat subuh ni. Kan ada hadis yang kita duk kempen dalam risalah kita ni. Dalam risalah projek Mega Mampu Milik tu, ana kempen tuan-tuan dan puan-puan duduklah selepas solat subuh sampai naik matahari dalam risalah kita ni kan. Risalah solat sunat tu. Jadi duduk di sini bagaimana keadaan? Kita kena duduk sampai ke syuruk. Di takwim tu ada bunyi jam. Tek-tek, kita tulis, oh isyraq. La. Jangan solat itu. Di situlah bermulanya larangan keras. Yang Nabi kita sebut ketika betul-betul matahari nak naik, matahari naik. Ketika mula mata naik, sampai betul-betul naik. Saya anggarkan di sini lebih kurang 12 hingga 15 minit. Dulu dalam ceramah-ceramah yang lama-lama, anak kata 10 minit je. 10 minit je. Tapi ada sahabat kita di Falak, dia kata, Ustaz, tambah lagi lah 2 minit lebih baik. Ataupun sampai 15. Maka mutaakhir ini saya kempen para jemaah supaya tunggu selepas syuruk 15 minit, barulah kita solat sunat. Solat sunat isyraq ke, solat sunat duha. InsyaAllah yang pentingnya, dalam hadis itu kata, siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia tunggu sampai syuruk, sampai 15 minit melepasi waktu syuruk, maka dia solat 2 rakaat, dia boleh ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi nak dapat haji umrah ni sukar. Zaman PKP ni ramai tanya, kalau solat di rumah macam mana Ustaz? Saya kata wallahu alam, saya tak berani nak putuskan. Sebab Nabi kata solat fil jamaah, biasanya bila mutlak solat jamaah itu di masjid. Kalau darurat sekarang ni, boleh tuan-tuan buat je lah. InsyaAllah Rabbana Karim. Allah Ta'ala ni maha pemurah, maha mulia. Apa salahnya Tuhan nak bagi pahala kita haji umrah di rumah kita? Tapi saya kata wallahu alam. Anda tak boleh nak putuskan, boleh tak boleh. Tapi buatlah kalau ada peluang. Kerana inilah peluang untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. InsyaAllah tamatlah perbincangan kita. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni, faslun fi sifatis salah, tanda di situ. Bagi yang ada kitab PDF terjemahan itu, muka surat 165. Tandalah kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.